Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Hai anak-anak cikgu, apa khabar hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sehat. Okey, anda masih lagi bersama dengan cikgu untuk kelas Bahasa Melayu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kita lakukan bersama-sama. Kita boleh rujuk muka surat 8 dan 9 dalam buku teks. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran, cikgu hendak bertanya satu soalan. Apakah aktiviti yang sering dilakukan bersama-sama oleh masyarakat di sekitar kami? Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, aktiviti yang sering dilakukan bersama-sama oleh masyarakat di sekitar biasanya seperti gotong royong, rumah terbuka, sukaneka, dan hari keluarga. Untuk hari ini pula, kita akan belajar berkaitan dengan rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, dan gerobok rezeki. Ini adalah antara aktiviti yang sering kita lakukan bersama-sama, sesama masyarakat. Sebelum itu, kita akan lihat dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, dapat membuat gambaran maklumat dari teks dan bahan grafik. Kriteria kejayaan pula, kamu dapat membaca sekurang-kurangnya 3 daripada 4 perenggan dalam teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, dapat melengkapkan peta pokok dengan sekurang-kurangnya 3 faedah amalan masyarakat prihatin. Sekarang jom kita baca bersama-sama rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Teks yang kedua, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Teks yang ketiga, gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Teks yang terakhir sekali ialah gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau.
Gerobak rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak, dan sebagainya. Gerobak rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Tahniah kepada yang telah membaca keempat-empat teks yang disediakan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai. Sekarang, kita akan bersama-sama melengkapkan peta pokok yang telah disediakan. Peta pokok ini adalah berkaitan dengan faedah amalan masyarakat prihatin. Faedah amalan masyarakat prihatin. Dia berdasarkan 4 teks yang kamu telah baca tadi. Yang pertama, rumah terbuka. Yang kedua, usung rumah. Yang ketiga, gunting rambut percuma. Dan yang keempat ialah gerobak rezeki. Okey, sekarang untuk setiap teks ini, cikgu nak kamu mencari ataupun cikgu nak kamu fokus kepada faedah. Kata kunci dia ialah faedah. Apa itu faedah? Kebaikan. Faedah amalan masyarakat prihatin. Kebaikan amalan masyarakat prihatin. Sekarang kita akan tengok bersama-sama satu persatu untuk setiap teks yang disediakan. Sekarang kita tengok rumah terbuka. Apakah faedah yang kita perolehi melalui aktiviti rumah terbuka? Kita baca ayat yang pertama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Ada tak faedah dia kat situ? Ada. Masyarakat dapat bergaul antara satu sama lain. Gariskan dan labelkan nombor 1 di situ. Okey, kita baca ayat yang seterusnya. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Melalui ayat yang kedua ini, ada 2 faedah yang kita perolehi, iaitu yang pertama, masyarakat dapat berkenal-kenalan, gariskan. Yang kedua, seterusnya, masyarakat dapat beramah mesra, gariskan. Yang ketiga, ayat yang terakhir, amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahmi. Ada tak faedah dia? Ada. Dapat mengeratkan hubungan silaturahmi. Jadi gariskan dan labelkan nombor 4. Okey, secara keseluruhannya terdapat 4 faedah ataupun 4 kebaikan rumah terbuka. Usung rumah, kita masih lagi fokus kepada kata kunci dia, faedah. Kita akan cari faedah. Ingatlah, itu kata kunci dia. Tengok ayat yang pertama. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Ada tak faedah? Tiada. Jadi, biarkan sahaja. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Ada tak faedah dia dinyatakan di situ? Tidak ada. Jadi, kita abaikan. Sambung lagi. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Ada tak faedah dia? Ya, itu faedah dia. Masyarakat menunjukkan masyarakat yang prihatin sesama jiran tetangga. Itu faedah usung rumah. Jadi kamu gariskan, menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Gariskan yang itu.
Kita sambung lagi mencari. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Adakah itu faedah dia? Tiada. Jadi kita tinggalkan sahaja. Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah tanah. Tiada juga. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Tiada. Jadi hanya satu sahaja faedah dia di sini, yaitu menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Bagi teks yang ketiga, gunting rambut percuma, kita masih lagi berfokus kepada kata kunci faedah. Jangan lupa, yang kita cari sekarang ialah faedah ataupun kebaikan. Sekarang kita akan cari apa faedah gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Ada tak faedah di sini? Ada. Meringankan beban ibu bapa. Gariskan yang itu, nomborkan, letak nombor 1. Sambung lagi. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ada tak? Tiada. Yang ini dia hanya menjelaskan apa itu gunting rambut percuma. Jadi abaikan. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Ada tak faedahnya? Ada. Yaitu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Maksudnya gunting rambut percuma ini dia akan membantu orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, gaji dia sedikit sahaja, pendapatan bulanan. Jadi kamu gariskan itu faedah yang kedua. Seterusnya sambung, usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Ada tak faedah dia? Tiada, itu hanya huraian sahaja. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pun tiada juga faedah dia. Jadi, daripada teks ini hanya 2 sahaja faedah dia. Kamu gariskan dan labelkan nombor 1 dan nombor 2 supaya tidak keliru. Gerobok rezeki. Masih juga berfokus kepada kata kunci faedah ataupun kebaikan. Kita tengok satu persatu. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Ada tak faedah? Tidak ada. Ini hanya penjelasan berkaitan dengan gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Ada tak dinyatakan faedah? Tidak ada. Ini dia hanya menyatakan tempat gerobok rezeki itu. Jadi kita abaikan. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Ada tak faedah dia? Ada. Gerobok rezeki ini dia memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Jadi kamu gariskan, memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Gariskan dan labelkan nomor 1. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Ada tak faedah? Tidak ada. Barang-barang yang disediakan termaksudlah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Ada tak faedah? Tidak ada.
Ayat yang ini dia hanya menyatakan jenis-jenis sumbangan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi tidak ada faedah, abaikan. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Yang ini pun tidak ada faedah. Ini hanya kesimpulan sahaja. Jadi sekarang kamu hanya ada satu sahaja faedah. Gariskan dan labelkan nombor 1. Baiklah, murid-murid, sekarang tugasan kamu ialah melengkapkan peta pokok yang cikgu telah sediakan ini. Peta pokok yang bertajuk Faedah Amalan Masyarakat Prihatin, iaitu berdasarkan 4 aktiviti yang telah kita bincangkan tadi, iaitu rumah terbuka. Terdapat 4 faedah dia, usung rumah 1 faedah, gunting rambut percuma terdapat 2 faedah, dan gerobok rezeki ada 1. Sekiranya kamu masih kurang faham ataupun kurang jelas, cikgu nak kamu ulang semula video ini sehingga kamu faham. Sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak kita ulang semula apa yang telah kita pelajari, iaitu berkaitan dengan amalan masyarakat prihatin. Terdapat 4 amalan masyarakat prihatin yang telah kita pelajari, iaitu yang pertama, rumah terbuka, yang kedua, usung rumah, yang ketiga, gunting rambut percuma, dan yang terakhir, gerobok rezeki. Berdasarkan keempat-empat amalan ini, kita dapat nyatakan beberapa nilai murni. Yang pertama, nilai kerjasama. Yang ini kita dapat lihat daripada aktiviti usung rumah. Nilai yang kedua, nilai hormat non-hormat C, iaitu berdasarkan amalan rumah terbuka. Dan tugasan kamu, cikgu nak kamu nyatakan 2 lagi nilai murni berdasarkan teks gerobok rezeki dan gunting rambut percuma. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Bye.